kuat. Okey. Dan jom kita nak teruskan lagi berhibur, dan selepas ni kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. InsyaAllah kita akan nantikan sama-sama selepas ini. Kekal di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Tuhan selain Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga, dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau mengasihi orang yang memohon keampunan, maka ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Hiburan mendidik jiwa. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله
آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. Maksudnya, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 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 وبمحمد نبيا ورسولا. Subhanallah, tanpa kita sedar Allah SWT datangkan hikmah lebihan rezeki dari moratorium serta pelbagai sumber lain sepanjang PKP kali ini. Janji Allah sungguh jelas, semakin banyak kita memberi, semakin berganda-ganda rezeki dan pahala menanti kita. Ayuh, gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk dana pembelian tanah Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS di
www.mtsfast.com sekarang. Apabila siap kelak, bangunan MTS Fast yang serba lengkap bakal menempatkan lebih 1,000 pelajar, merangkumi bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, makmal komputer, surau, asrama putra dan puteri, dewan dan pelbagai lagi kemudahan yang kondusif bagi melahirkan anak-anak yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Alhamdulillah, hasil infak dari anda semua, MTS Fast telah berjaya mengumpulkan sebanyak 3.4 juta ringgit. Namun, MTS Fast masih memerlukan dana sebanyak 1.6 juta ringgit bagi memenuhi keperluan pembelian tanah. Salurkan infak anda di www.mtsfast.com sekarang. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah sedekah itu mengurangi dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawaduk kerana Allah kecuali dia akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Jangan bertangguh lagi, salurkan infak anda di www.mtsfast.com sekarang. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian, membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60% serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Anda sedang bersama saya Syafiq Saleh. Temankan anda edisi di petang Selasa ini 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 2 November 2021. Selamat petang kepada anda. Moga petang ini petang yang menceriakan kita, insya-Allah, yang membawakan kepada kebahagiaan. Okey, tambah-tambah yang sedang pulang ke rumah masing-masing selepas selesai tugasan tu. Okey, harapnya anda terus memberikan juga lepas ni, nak bawakan lagi yang baik-baik untuk ahli keluarga kita. Itu yang penting kan, sebab bila kita dah buat yang terbaik dalam kerja, kita kena buat yang terbaik juga dalam keluarga kita, insya-Allah. Lupakan sekejap orang kata apa yang kita dah buat dekat tempat kerja, fokus sekejap dekat rumah, supaya ada masa yang sebaik-baiknya, kualiti masa itu bersama dengan ahli keluarga, insya-Allah. Okey, jom lepas ni kita nak hayati perbincangan ilmu menerusi rancangan Islam Agamaku. Kita akan dengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarakanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan petang ni doktor akan bincang dengan tajuk bagaimana makanan yang non-Muslim sediakan. Kita bukakan ruang peluang kepada anda untuk tanyakan soalan di WhatsApp konti 0112900404, dan seperti biasa boleh tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Berehat seketika berhibur bersama dengan Ainul Mardiah dari UNIC. Selepas itu kita akan hayati rancangan Islam Agamaku. Terus dia bersama Radio IKIM. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus.
yang bakal dinobat sebagai syuhada. Itulah janji pencipta yang esa. Engkaulah bidadari dalam syurga, bersemayam di mahligai bahagia. Anggun gayamu wahai seorang putri, indahnya wajah bermandi seni. Bernama Sayugialah hendaknya setiap mukmin bersungguh-sungguh memuliakan segala tempat peninggalan yang mulia dan kesan-kesan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya mentakzim dan memuliakan kesan peninggalan baginda adalah sebahagian dari mentakzim baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki telah berkata, takzim dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antaranya ialah mengagungkan segala kesan peninggalan baginda, memuliakan segala peninggalannya, tempat-tempatnya, segala bekas kenangannya, dan segala apa yang telah disentuh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, atau apa saja yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang menelusuri kesan peninggalan junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam dan warisannya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar sedang dalam satu permusafiran. Di satu lokasi, beliau menghalakan untanya ke satu tempat, lalu berhenti di situ seketika. Apabila ditanya tentang berhentinya itu, beliau menjawab bahawa beliau pernah melihat baginda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dengan untanya di tempat yang sama. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kerana itulah aku berhenti di sini, dan aku tidak tahu apa hikmahnya baginda berhenti di sini. Maka wahai kaum muslimin, lazimlah bagi kita mengikut perbuatan salafus saleh yang mentakzim segala peninggalan dan kesan-kesan junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Allah Ta'ala jualah diharapkan taufik dan hidayah. Kerana kelaziman ini jualah aku telah menghimpun dalam kitabku ini sebahagian besar dari kesan peninggalan baginda di kota Madinah Al-Munawwarah, supaya dapat diambil berkatnya oleh para pembaca. Jika engkau mahu mengetahui lebih banyak lagi kesan-kesan warisan itu dan masjid-masjid junjungan baginda di sana, maka bacalah kitab Al-Khulasah dan kitab Wafa'ul Wafa
yang kedua-duanya, karya Asy-Syarif As-Samhudi rahimahullahu ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi Ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyil Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu. Penyampai berkaliber, Salam warahmatullahi junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali bersama untuk pertemuan di Destinasi IKIM dan anda sedang bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di petang Selasa ini. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal mendengarkan, tak kira walau di mana saja berada, dan pastikan waktu ini juga anda boleh sama-sama terus ke Facebook Live IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM, sebab apa, kita sedang bersiaran langsung juga di situ. Anda boleh terus tonton. Sekarang ini kita nak bawakan kepada anda rancangan Islam Agamaku. Masya Allah, apa keindahan Islam yang boleh kita sama-sama nak sebarkan, nak kabarkan kepada orang di sekeliling kita, terutama kepada sahabat-sahabat kita yang baru mengenali Islam, insya-Allah. Okey, dan juga kita sedang bawakan kepada anda untuk waktu ini interaksi bersama-sama. Juga anda boleh hantarkan soalan dan juga pertanyaan menerusi di talian WhatsApp konti 0112900404. Dan seperti biasa, untuk rancangan Islam Agamaku, kita akan bersama dengan tetamu kita yang dapat bersedia di talian ketika ini. Terus saya nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita Doktor? Baik, Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Masya Allah, dia kekal ceria dan juga kekal maintain di rumah Doktor. Orang kata kira okey lah tu kan, Masya Allah. Katanya Doktor kuliah berlangsung seperti biasa kan? Alhamdulillah. Ya, itu biasa. Alhamdulillah, kita masih pun di sini juga sama-sama untuk terus membawakan pertemuan ini Doktor, walaupun di alam maya tapi kuliah kita tetap berlangsung lagi. Alhamdulillah. Dan Doktor, untuk petang ni kita nak bercerita tentang bagaimana makanan yang non-Muslim sediakan. Ini mungkin juga permasalahan yang dialami oleh sahabat-sahabat kita yang mungkin pergi hadir ke musim-musim perayaan tertentu kan Doktor, dan juga ada ahli keluarga yang adanya sahabat ataupun saudara mara yang bukan Islam, yang sesama Islam yang mungkin bertemu, dan ada juga penyediaan makanan di situ. Jadi Doktor, jom kita nak berbincang sedikit Doktor dengan tajuk ini dan bagaimana untuk mukadimahnya di awal ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Makasih DJ Syafiq. Sama Doktor. Sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanan ni dia adalah perkara yang ditekankan di dalam agama Islam. Oleh kerana itu kita perlu menjaga sudut kehalalan makanan dan juga sudut tayyib, ataupun mungkin kita terjemahkan sebagai kualiti ataupun kita katakan sebagai senang bagi hati kita, tenang bagi hati kita. Ini yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Makanlah daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Nak makan apa? Makanlah benda yang ada dua sifat ini. Sifat yang pertama halalan, makanan itu adalah halal. Makanan itu adalah halal, dan sifat yang keduanya adalah sifat tayyibah, sifat yang baik. Tayyib mana baik.
Jadi sini DJ Syafiq sedang pendengar apa yang dilontarkan oleh DJ tadi tu maknanya kita ada rakan-rakan non-Muslim, ada saudara mu'allaf kita yang pergi misalnya di Pabali ni pun dekat ni, kita nak ziarah kalau boleh ziarah lah dapat PKP ni nak ziarah, jadi dijamu makan murukunya dengan air tehnya jadi kita sebagai Muslim ni bila ziarah tu, ya Allah, boleh makan ke tak boleh makan, halal ke tak halal dan sebagainya. Jadi ini yang kita cuba nak selesaikan, Islam sebagai agama, bagaimana kita dapat memahami panduan agama Islam dalam soal makanan yang disediakan oleh individu non-Muslim. Jadinya asas yang pentingnya ialah kita tahu bahawa makanan itu adalah halal, dan kehalalan makanan tidak bergantung kepada tukang masak ataupun kepada penyedia makanan. Dia tidak bergantung kepada tukang masak. Maksudnya kalau tukang masak tu Muslim, automatik dia jadi halal. Belum tentu lagi. Kalau tukang masak itu non-Muslim, automatik jadi haram. Belum tentu lagi. Kerana kehalalan makanan itu tidak bergantung kepada tukang masak. Agama dia itu tidak bergantung ataupun penyedia makanannya. Jadinya kehalalan itu dia bergantung kepada makanan itu, bahan-bahan makanan itu. Makanan itu. Misalnya kita katakan daging ayam lah ayam masak kicap, ayam masak merah jadi yang sediakan itu macam non-Muslim ataupun keluarga kita yang non-Muslim kan. Jadi jangan kita hukum ini haram ni. Belum tentu lagi. Kita nak kena tengok ayam tu sembelih ataupun tidak sembelih. Sembelih ikut hukum syarak ataupun tidak. Nak kena analisa. Apakah bahan-bahan yang digunakan itu? Adakah bahan-bahan yang digunakan itu? Jadi bila kita tengok bahan-bahan tu tidak ada masalah. Ayam tu sebagai sumber utamanya adalah ayam yang disembelih mengikut hukum syarak. Bahan-bahan yang digunakan pun sama aja dengan yang kita masak di rumah kicap yang lebih kurang sama, garam pun sama dan sebagainya. Maka situ kata halal lah, tidak ada masalah jadi konsepnya ialah kehalalan makanan itu tidak bergantung kepada tukang masak, kepada penyedia, tetapi bergantung kepada bahan-bahan masakan. DJ Syafiq kalau lah kita kata tukang masak tu Muslim tukang masak tu Muslim, dia pakai kepiah contohnya tiba-tiba dia masak daging babi sudah tentu daging babi tu tak halal. Tukang masaknya Muslim, tukang masak Muslim, tapi bahan tu dah confirm haram, babi itu kita dia tidak bergantung kepada tukang masak itu jadi ini asas yang penting saya penting. Jadi kalau kita katakan kita balik ke rumah keluarga kita yang non-Muslim, sahabat-sahabat kita mu'allaf, dia kena balik ini penting untuk menghubungkan silaturahim dengan keluarga walaupun berbeza agama. Dia kena perlu balik kepada keluarga non-Muslim, nak menggambarkan bahawa Islam tidak memutuskan hubungan silaturahim jadi bila balik tu nak makan dan sebagainya jadi tengok maknanya kalau mak yang masak, mak tu non-Muslim anak ni masuk Islam, mak tu bukan Muslim adakah anak ni nak sombong sangat, jijik sangat, nak jaga halal sangat sampai mak masak pun tak boleh nak makan kan. Jadi cuma kita nak jaga bahan tu sudah tentu seorang mak seorang ahli keluarga, dia nak jamu anak dia makan, nak adik nak jamu keluarga makan, sudah tentu dia akan bagi yang baik, yang bersih dan sudah tentu dia akan jaga kita katakan agama anak yang Muslim ni tak boleh makan ni. Jadi biasanya ada sensitiviti yang sebegitu daripada non-Muslim mereka sensitif terhadap kehalalan makanan kalau nak jamu kepada anak yang Islam ataupun
keluarga yang Islam ya. Jadi itu satu yang kita boleh tengok ya. Begitu juga kalau kita nak makan muruku dan sebagainya jadi yang disediakan itu kalau orang Islam tak ada masalah, insya-Allah lah. Betul. Yang sediakan tu non muslim. Jadi kita tengok bahan yang disediakan itu bahan tu halal ataupun tidak ya. Jadi itu untuk bahagian yang pertama ni, maknanya tengok dulu bahan, bukan bergantung kepada tukang masak. Wallahu a'lam. Baik, itu dia kita perlu melihat dari sudut kepatuhan syariah di situ terlebih dahulu, insya-Allah. Walau ke mana saja ataupun apa yang kita nak lakukan, tambah-tambah bab makanan ya doktor, yang kita risau ramai yang bercakap berkaitan dengan kalau kita makan makanan yang tak halal, ianya akan terus nanti jadi meresap pula ke dalam darah daging kita kan. Okey, kita akan bincang dengan lebih lanjut selepas ni, dan pastinya juga kita buka ruang peluang kepada sahabat-sahabat untuk hantarkan pertanyaan dan juga soalan ke talian WhatsApp konti kita 0112900404 dan juga di Facebook serta YouTube IKIM. Anda boleh hantarkan soalan anda di ruangan komen, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan ada sesi soalan dan jawapan daripada yang berbahagia doktor, insyaAllah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Kembali bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda sedang bersama saya Syafiq Saleh menerusi di waktu ini dalam rancangan Islam Agamaku, dan kita juga masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian sang ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, dan kita bincang dengan tajuk hari ini iaitu bagaimana makanan yang non-Muslim sediakan. Ini isu permasalahan apabila berlakunya di musim perayaan dan juga sekitarnya lah, kan, termasuk juga ahli keluarga kita yang mungkin ada yang bukan Islam dan juga yang sesama Islam yang bertemu, yang juga nak sesi jamu menjamu makanan, kan? Jadi kita perlu lihat dari sudut di sini supaya ianya akan mengikut syariah kita, insyaAllah. Baik Doktor, jom kita sambung lagi Doktor untuk sesi selanjutnya, dan selepas itu kita jawab soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq. Sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asasnya ialah makanan itu halal, ya. Makanan itu halal, ya. Saya suka memetik pandangan daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Qur'ani. Kata Imam Al-Qurtubi, wala ba'sa bi akli ta'ami man la kitaba lahu kal musyrikina wa 'abadatil awthani. Dan tidak mengapa, maknanya bolehlah, ya, tidak mengapa, ya, maknanya boleh, harus untuk makan makanan golongan yang tidak mempunyai kitab suci seperti orang musyrikin dan penyembah berhala. Ya, boleh makanan yang mereka sediakan, mereka masak dan sebagainya tu boleh kita makan, tidak mengapa. Tapi syaratnya malam yakun min dhabaihim, selagi mana makanan itu bukan daripada sembelihan mereka. Walam yahtajja ila zakatin, dan tidak berhajat kepada sembelihan. Maknanya kalaulah makanan itu bahannya tidak perlu langsung kepada sembelihan. Misalnya dia buat buah, potong buah, di tepi-tepi jalan tu ada yang jual buah betik, ya. Buah apa lagi, ya, buah jambu, ya. Yang jual itu non-Muslim. Jadi boleh, wala baksa. Dia potong dengan pisau apa semua, basuh pun air paip. Yang Muslim pun basuh air paip juga, sama aja. Yang buah-buah tu kita boleh beli. Pasal tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Sebab dia bukan daripada sembelihan. Dia potong tu bukan sembelih. Kerana buah tidak perlu kepada sembelihan, ya. Jadi buah-buah tepi jalan tu, yang tak potong lagi memang confirm boleh belilah. Ya, yang non-Muslim jual durian, jual buah limau tu memang kita boleh beli. Yang potong-potong ni, ya, apa betik dan sebagainya, itu pun boleh kita beli, ya, walaupun yang jual tu, yang sediakan itu adalah non-Muslim, ya. Kerana dia bukan sembelihan dan tidak berhajat kepada sembelihan, ya. Tapi kalau dia ada penyediaan yang lebih detail sikit lagi, yang kena masak ni dan sebagainya, yang tu kita nak kena berhati-hati. Kerana menarik pandangan Imam Qurtubi ni, dia kata illal jubna walima fihi min anfihatil maitati, kecuali keju. Keju daripada orang non-Muslim, kena hati-hati, ya, kena hati-hati. Kerana apa? Kerana biasanya keju itu ada unsur pati daripada bangkai. Ada unsur pati daripada bangkai, ada campuran, ya, elemen dalam keju tu, ya, daripada bangkai. Antara bahannya lah. Yang tu nak kena hati-hati. Jadi maknanya kalau jual buah tepi jalan tak ada bahan apa, ya, yang meragukan, potong buah betik dan sebagainya tu tidak ada masalah. Tapi kalau masak char kway teow, kalau masak mi goreng, ya, yang tu itu berat juga tu, ya. Kita nak pergi makan kedai non-Muslim tu, ya. Makna pasal apa? Pasal bahan dia banyak, ya. Kita pun tak boleh nak semak satu-satu kedai ni, ya. Jadi kalau boleh orang Islam janganlah pergi makan kedai macam tu, ya. Carilah yang Islam, ya. Yang jual buah tu insya-Allah tak apa, ya. Tapi kalau jual cakot, mi goreng dan sebagainya tu apa, ya, kita tak tahu bahan yang digunakan. Ini peringatan, ya, daripada Imam Al-Qurtubi. Dia sebut satu contoh lah, kecuali keju,
kerana dalam keju itu ada unsur pati daripada bangkai, ada air-air, ada bahan-bahan yang ekstrak daripada bangkai. Jadi mungkin mi itu masalah, kata mi goreng lah, mi itu masalah. Mungkin kicapnya tu masalah. Ya. Jadi itu yang kita nak kena berhati-hati ya. Cuma kalau kita katakan keluarga lain lah, keluarga kita balik mi goreng, keluarga kita masak sama-sama, keluarga sudah tentu dia lebih sensitif ya, sensitif. Ni adik-adik aku ni dia dah Islam, makanan dia tak boleh makan, dia mungkin telefon dulu, kamu nak datang makan, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Jadi Muslim bagi tahu, Kak, saya datang, makanan yang saya boleh makan begini, yang ni saya tak boleh makan. Jadi dia sayang kepada adik dia, dia akan sediakan yang baik untuk adik dia. Itu maknanya kekeluargaan itu dia akan menyebabkan dia ambil berat tentang makanan tu. Tapi kalau ni orang jadi kan makannya lah, kalau dia tak datang pun orang lain boleh makan lagi kan. Jadi mungkin kurang ambil berat, kurang ambil berat. Sebab mungkin makanan tu disediakan untuk non muslim. Yang jual makanan, kita kata mi goreng lah contoh mudah, mungkin dia target pelanggan dia adalah non muslim. Tiba-tiba ada muslim singgah pergi makan juga dan sebagainya. Ini berhati-hati ya. Itu asas yang penting yang perlu kita jaga. Sebab kalau kita lihat kepada dua ayat tadi tu, yang pertama halal. Kita kata halal lah. Ya, tak ada apa, mi je. Lepas tu telur. Kan? Lepas tu kicap kan? Ya betul halal. Tapi tayyibah tu. Tayyibah tu. Jadi tayyibah ni luas tafsirannya. Jadi kalau disediakan oleh orang yang tak faham hukum hakam agama, tidak sensitif ya kepada kehalalan makanan seorang Islam dan sebagainya ya. Jadi kita tidak memenuhi syarat yang Allah Taala tetapkan, halalan syarat yang pertama, dan syarat yang kedua adalah tayyibah. Makanan tu mestilah makanan yang baik. Jadi ada juga kadang-kadang kita nampak Muslim pergi makan kedai, kita ya Allah macam mana ni makan ni kan, sup-supnya tu ya, kita tak tahu yang masak tu ialah betul lah sup tak ada apa pun kan, tapi bagaimana bahan tu disediakan di tempat masak, kedai makan dan sebagainya, pekerjanya semua non-Muslim ya, non-Muslim semua pekerja. Berbeza dengan yang dapat standard halal. Kalau kita kata hotel hotel ada restoran, pihak JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam dah datang semak, tengok barang makanan beli di mana, ni beli kat mana, apa lagi macam-macam lah kan. Kemudian ayam, siapa pembekal, ayam ni orang Islam yang bekalkan ya, ayam yang halal ya. Daging di mana, daging halal, Pak Mat tu yang sembelih ya, syarikat Pak Mat tu, syarikat Pak Mael dan sebagainya. Jadi pihak JAKIM, Jabatan Agama Islam dah semak, bekerja pun ada 10 orang, 5 orang Islam, 5 orang non-Islam dan Muslim, campur ya. Jadi berdasarkan standard yang JAKIM tu dia sahkan. Jadi tak apalah, maknanya kita nampak yang masak tadi non-Muslim tapi dah ada sijil halal tu, insya-Allah yang tu dah selamat ya. Yang ni maksud tak ada sijil halal dan sebagainya ya. Yang tu yang tidak memenuhi syarat tayyibah ya, syarat tayyibah. Wallahu a'lam. Masya-Allah doktor, itu dia doktor kata perlu lihat dari sudut pelbagai aspek sebenarnya supaya ianya akan lebih mengikuti patuh syariah di situ. Dan sebenarnya doktor bila cakap tentang patuh syariah, banyak juga soalan-soalan yang kita dapat doktor, dah ada di talian WhatsApp konti kita dan juga di YouTube, termasuk di Facebook kita doktor. Ada yang bertanya berkaitan dengan peralatan masakan. Itu je kan, kalau kita pergi masuk ataupun pergi hadir ke mana-mana premis perniagaan orang bukan Islam dan kita tengok semuanya dah halal kan, tapi jadi was-was terhadap pinggan mangkuknya, periuknya ataupun peralatan-peralatan memasak tersebut mungkin ada digunakan sebelum ini untuk di tempat-tempat ataupun penggunaan masak yang tidak halal. Jadi doktor, kejap lagi doktor akan berikan sedikit panduan di situ bagaimana untuk kita terus nak berikan perhatian di situ insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Buat anda kekal bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala an-naril jahim
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur, jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah, bila kau mau menjauh, kau ingat siapa untuk kamu. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Maklam 91.5 FM. Alhamdulillah, kembali bersama Syafiq. Waktu ini temankan anda untuk menerusi rancangan Islam Agamaku, dan di talian kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Universiti Putra Malaysia. Dan tajuk kita hari ini kita bincangkan dengan tajuk bagaimana makanan yang non-Muslim sediakan. Dan Doktor, terus kita dapatkan sedikit soalan Doktor. Ada sahabat pendengar kita yang dah pun bertanya dari ID Amin dari Kedah katanya kat sini. Okey, berkenaan peralatan memasak seperti periuk, pisau, pinggan yang digunakan sebelum ini dari haiwan yang tidak halal, kemudian digunakan pula untuk memasak makanan halal dan bersih. Adakah ianya bersih dari sudut syarak? Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi peralatan yang digunakan itu peralatan yang digunakan itu campurlah. Pisau yang digunakan tu potong daging babi, kemudian potong ayam ya. Kuali yang digunakan tu masak daging babi ya. Kemudian basuh sikit masak daging ayam, mi ayam dan sebagainya ya. Yang ni kita kena berhati-hati ya, kena berhati-hati. Sebab tu kalau dalam suasana kecil, kelompok, dalam suasana keluarga, saya berpendapat tidak ada masalah. Dalam kekeluargaan ya, seorang muallaf dia nak balik, ialah maknanya kuali tu pernah dimasak dengan daging babi, pisau tu kan. Tapi dalam suasana keluarga, maknanya dah dibasuh dalam suasana keluarga, saya ingat itu tidak menjadi isu yang besar lah ya, kerana itu dalam suasana kekeluargaan. Berasaskan kepada riwayat hadis ya, bagaimana seorang sahabat bertanya, kami nak masak dalam kuali ahli kitab. Kuali ahli kitab ya, fi qudurihim, kuali ahli kitab dan sebagainya, mereka makan daging babi. Maka Nabi kata irhaduha bil ma', basuh ya, fa illam tajidu ghairaha farhaduha bil ma'. Kalau tidak ada kuali yang lain, maka basuhlah kuali yang telah digunakan untuk masak daging babi tu. Jadi maknanya bagi saya kalau dalam kekeluargaan tu tidak ada masalah ya. Tapi kalau kedai
Kalau kedai tu ya, mi goreng satu ya, maka dia pun masak mi goreng, bubuh daging babi dan sebagainya, pap sepinggan. Lepas tu kita pula Muslim datang, mi goreng satu ya, bubuh ayam ya, tak nak daging babi ya. Dia pun ambil kuali tu, bubuh air sikit ya, ambil ayam potong dengan pisau tadi, dia basuh sikit ya, basuh. Jadi saya rasa tak sesuai lah untuk kita katakan halal ya, untuk kita katakan tak sesuai itu. Dalam suasana keluarga tu insya-Allah dibasuh bersih dan sebagainya, cermat ya. Tapi kalau dalam perniagaan kedai-kedai macam tu, saya tidak menyatakan halal lah. Adalah wajib dan wajar untuk kita elakkan makan di kedai yang sebegitu ya, kerana banyak pilihan. Kecuali lah kalau kita berada di sebuah kawasan yang memang tak ada pilihan ketika itu ya, ada 100 kedai tu semuanya begitu keadaannya. Itu keadaan yang agak hajat ataupun darurat lah kita katakan, hajat ataupun darurat, itu lain keadaan. Tapi dalam negara kita ini ya, dalam banyak negara tu ada banyak pilihan ya, kedai-kedai yang telah disahkan sebagai halal. Wallahualam. Baik, Doktor. Seterusnya soalan yang dapat di sini banyak juga yang berkaitan dengan perkara was-was. Walaupun kita rasa keadaan di situ dah bersih, tak ada apa-apa perkara yang mengundangkan segala bentuk keharaman ataupun haram lah Doktor. Dan bagaimana pula lepas tu rasa macam was-was pula. Bagaimana Doktor keadaan ni? Kalau was-was, panduan daripada Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Kalau rasa was-was tu, tinggalkanlah ya. Konsepnya mesti mudah je, tinggalkan benda yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan ya. Jadi kita nak kena lihat makanan tu ya, kadang-kadang dari sudut kebersihannya pun satu hal juga ya. Mungkin kedai tu dah elok dah, orang Islam ya, maknanya barang pun elok dan sebagainya, tapi masalah kebersihan. Masalah kebersihan ni dia tidaklah menjejaskan status halal, tapi dia boleh menjejaskan dari sudut kesihatan ya. Maknanya tikus ya, kita bimbang ada kencing tikus ya, makanan tak ditudung, cicak jatuh dalam tu pun tak perasan ya, gaul sekali hancur dengan cicak-cicak tu ya. Jadi longkang yang kotor, bawah tu masak, longkang kotor, bawah tu lantai kotor ya, percikan-percikan itu akan masuk. Itu ya, dia kita kata halal, tapi syarat yang kedua tu tayyibah, tidak tayyib. Itu kita nak kena perhatikan juga. Wallahualam. Okey, itu dia bersih dan juga halal. Dia bukan hanya semata-mata halal saja kan Doktor, tapi bersih tu adalah penting juga di situ. Dan soalan dari kita nak ke Yan Kedah Doktor. Ramai orang kampung Doktor petang ni, insya-Allah Doktor. Okey. Ada sahabat kita bertanya, Doktor, saya bekerja dengan orang bukan Islam lah, belum Muslim, dan di pantry ada sabun, basuh pinggan, mangkuk. Saya tak pasti rakan-rakan sekerja makan apa melalui makanan mereka lah, sebab mungkin bawa bekal masing-masing. Dan bolehkah kami berkongsi sabun basuh pinggan tu? Mungkin ada tertanya di situ Doktor. Bagaimana Doktor? Baik, maknanya kalau dah rakan-rakan ni ya, maknanya kita saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Premis awalnya tidak ada masalah kita berkongsi tu, kerana kita saling menghormati, kita tahu ya batas yang kita tak boleh langgar ya. Maknanya dia tidak ada masalah lah kita berkongsi tu. Dia beli makanan dari luar pantry tu, makna beli makanan makan kat luar lah. Dan mungkin sudu tu terkena sikit, jadi itu tidak menjejaskan apa-apalah. Kecuali lah kalau dia sendiri bangkitkan, kami makan ya, ada rasa tak selesa di kalangan ahli tu ya, mungkinlah nak asingkan. Tapi saya ingat kita tak perlu bangkitkan sangat, sebab yang ni dia akan timbul masalah yang lebih besar, iaitu lepas ni ada sudu Islam, ada sudu tidak Islam, ada pinggan Islam, ada pinggan tidak Islam, ada cawan Islam, ada cawan tak Islam ya. Jadi akan timbul isu lah. Jadi saya ingat maknanya memadai, maknanya pakat basuh masing-masing tu, maka sabun tu adalah sabun yang maknanya mungkin dia beli kedai tu ada daging babi yang tak halal kan, daging babi dia pakai sudu pantry, kemudian dia basuh, jadi
kita nak asingkan ini sudut non-Muslim, ini sudut Islam. Jadi ini satu yang akan timbul isu nanti. Maknanya di luar kedai makan pula macam mana? Kan? Kedai yang macam-macam bangsa masuk, macam-macam agama kena asingkan pula. Jadi saya rasa kita tak perlu sampai kepada tahap itu. Kita jaga dari sudut makanan saja. Wallahualam. Baik, Doktor. Okey, Doktor. Sebenarnya banyak lagi soalan, Doktor. Tapi kita lihat di sudut masa yang kita ada, Doktor, dah hampir-hampir di penghujung pertemuan untuk rancangan Islam Agamaku. Mungkin, Doktor, di hujung ni sedikit kesimpulan yang kita boleh buat. Silakan. Saya ingat apa yang penting ialah kita jaga dua syarat tadi. Ya, yang pertamanya halal dan yang keduanya tayyibah. Tayyibah dari sudut bahan makanan, cara tukar masak dan sebagainya, kebersihan tu perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan lepas kita jaga dua syarat ni, insya-Allah tidak menjadi masalah, isu yang besar kepada kita untuk makan makanan yang disediakan oleh non-Muslim, ya. Wallahualam. Amin, amin. InsyaAllah, Doktor. Semoga ianya akan terus menjadi satu perkara penting dari sudut ke mana yang kita nak bawakan kehidupan kita, terutamanya melibatkan hukum-hukum. Hukum yang halal ni, Alhamdulillah lah, Doktor. Tapi kalau benda yang tak halal ni, yang perlu kita berikan perhatian dan kita elakkan dan susun-susunkanlah segalanya mengikut syariat Islam. InsyaAllah, Doktor. Terima kasih, Doktor, atas panduan yang diberikan pada petang ni. InsyaAllah, semoga kita jumpa lagi untuk pertemuan sesi rancangan yang akan datang, Doktor. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, Doktor, di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang setia bersama kita di Facebook Live dan juga di YouTube IKIM. Kalau anda terlepas mendengar dan nak hayati semula rancangan Islam Agamaku, boleh saja ke media sosial kita di situ untuk dapatkan lagi perkongsian ini, insyaAllah. Terus hayati rancangan Islam Agamaku yang kita bawakan kepada anda di setiap hari Selasa jam 5 petang. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Buku baru bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah. Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara, iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam. Ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam. Dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Seluruh dunia sedang memerangi wabak coronavirus COVID-19 yang telah menjangkiti ratusan ribu individu dan meranggut ribuan nyawa. Justru dalam usaha mengekang wabak ini dari terus menular, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan bagi individu yang tidak mempunyai gejala pernafasan agar menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu bergejala seperti demam, batuk dan bersin. Kerap membasuh tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Manakala bagi individu yang ada gejala pernafasan, pastikan anda sentiasa menggunakan penutup mulut dan hidung.
Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan ke dalam tong sampah dan basuh tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Segera dapatkan rawatan awal dan maklumkan sejarah perjalanan kepada doktor yang merawat. Untuk maklumat lanjut berkaitan COVID-19, layari laman sesawang www.infosihat.gov.my. Pesanan kekang penularan COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. What they've gone through for